Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik. Kita teruskan topik hari ini iaitu mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Okey. So kita tengok apa itu tanda baca. Okey, tanda baca ada beberapa tanda baca yang biasa kamu lihat di mana-mana pernyataan ayat ya, dalam buku cerita kamu, dalam buku teks kamu, okey, dan di mana-mana saja papan kenyataan atau papan tanda di luar sana, kamu biasa tengok. Okey, ada beberapa tanda baca iaitu nokta warna merah ni, koma, tanda soal, tanda seru, sempang, huruf besar dan huruf besar. Okey. So kita tengok satu-satu. Okey, apa itu tanda-tanda baca ini? Apa fungsi dia? Apa tujuan dia dan contoh ayat dia? Okey, kita tengok dulu tanda noktah. Tanda noktah ini yang biasa kamu lihat ialah tanda titik. Titik. Okey, diletakkan di akhir ayat atau singkatan nama. Okey, contoh. Ibu sedang memasak di dapur. Okey, tanda noktah diletakkan di hujung ayat. Okey. Nombor 2, penulis buku itu ialah C.H. Win. Okey, tanda noktah juga digunakan untuk memisahkan singkatan nama. Okey, so diletakkan tanda noktah di sini. Okey, seterusnya tanda koma. Okey, tanda koma macam ni. Dia kepala dia bulat, lepas tu macam ada ekor sikit. Tujuan dia ialah memisahkan perkara atau benda yang sama jenis dan juga digunakan untuk menyambung ayat. Okey, tengok nombor 1. Ayah membeli 2 ekor ayam, pause. 6 ekor ikan dan 7 ekor ketam. Okey? Tanda koma diletakkan di sini untuk memisahkan. Kerana ada lagi sambungan ayat yang seterusnya. Betul? Tengok nombor 2. Pada hari Sabtu yang lepas, okey, koma di sini ya. Cikgu tak letakkan tanda warna merah di sini. Koma, saya dan keluarga balik ke kampung. Ini tanda koma diletakkan di sini untuk menyambung ayat yang seterusnya. Okey, kita tengok pula huruf besar. Okey, huruf besar ni memang selalu cikgu tekankan. Digunakan di huruf awal perkataan di dalam sesuatu ayat. Huruf awal juga digunakan dalam kata nama khas. Okey, contoh nombor 1 tengok. Jagu dan rakan-rakan bermain bola sepak. Okey, jagu adalah kata nama orang. Okey, J mesti diletakkan huruf besar. Dan kebetulan dia juga berada di permulaan ayat. Perkataan yang pertama sekali mesti huruf besar huruf dia. Okey, nombor 2. Rumah Siti berdekatan dengan klinik Sentosa. Okey, rumah permulaan ayat. Siti klinik Sentosa adalah kata nama khas. Mesti diletakkan huruf besar. Okey, tanda soal. Tanda soal. Macam telinga, lepas tu ada titik bawah. Okey. Apa digunakan? Apa tujuan dia? Digunakan dalam ayat tanya. Ayat tanya. Okey, contoh. Di manakah letaknya balai raya desa? Okey, tanda soal diletakkan di hujung ayat. Di manakah letaknya balai raya desa? Okey, itu adalah ayat tanya. Perlu tak letak tanda noktah sebelah tanda soal? Tidak perlu. Hanya tanda soal sahaja. Memanglah tanda soal tadi diletakkan di hujung ayat, tetapi tanda soal itu digunakan dalam ayat penyata sahaja. Okey, tanda seru. Tanda seru macam nombor 1 ada titik bawah. Digunakan dalam ayat seru. Okey, contoh. Amboi, cantiknya beg sekolah kamu. Okey, tengok tanda seru diletakkan di hujung ayat seru. Okey, contoh yang kedua. Wah, besarnya kereta itu. Okey, sama jugalah tanda seru berada di hujung ayat seru. Okey, kita tengok pula tanda sempang. Tanda sempang macam tanda tolak. Sempang. Digunakan dalam kata ganda. Apa itu kata ganda? Okey, kita tengok contoh. Firas dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Okey, kata ganda ialah kawan-kawannya. Okey, diletakkan tanda sempang di antaranya. Kata ganda ni ialah kata berulang. Perkataan yang berulang. Okey, tengok nombor 2. Layang-layang itu terbang tinggi. Layang-layang adalah kata ganda dan diletakkan tanda sempang di antaranya. Okey, untuk latihan hari ini, buku aktiviti jilid 2, 2 muka surat sahaja iaitu muka surat 10 dan muka surat 11. Okey, tapi hari ini cikgu
Cikgu baik, cikgu bincangkan muka surat 10, so kamu boleh buat nanti dan kamu semak jawapan dia. Tapi muka surat 11 kamu cuba sendiri. Okey, tengok nombor 1. Okey, soal arahan dia baca arahan dulu. Okey, salin ayat dengan tanda baca yang betul. Okey, salin ayat. So, salin semua ayat ini dan letakkan tanda baca yang betul. Ada pilihan tanda baca tapi kamu hanya perlu pilih satu jawapan yang betul. Okey, nombor 1. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Noktah, koma. Kita tahu di hujung ayat penyata kita mesti letak tanda noktah. Ni cikgu dah letak dah ni. Okey, nombor 2. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Sama juga soalannya macam nombor 1. Tanda noktah atau koma. Tanda noktah. Okey, kalau koma ni dia nak sambung ayat, tak ada lagi ayat di hujungnya. Betul tak? Okey, nombor 3. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Dekat sini kita macam ada pause. Bila kita baca tu kita ada pause. Membawa gambar pemimpin. Okey, koma. Okey, ni jawapan cikgu dah bagi dah. Koma, bendera dan keratan majalah. Di hujungnya ialah tanda nokta. Okey, mudah saja. Okey, nombor 4. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Sama juga macam soalan nombor 3. Pada pintu, koma, tingkap dan dinding di hujungnya ialah tanda nokta. Okey, seterusnya nombor 5. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey, setelah dihias, ni macam pause kan? Okey, disambung ayat dia. Kelas mereka nampak cantik dan ceria. So, ada koma di depan dan di hujungnya ialah tanda nokta. Okey, itu saja untuk hari ini. So, latihan kamu muka surat 10 dan muka surat 11. So, hantar latihan kamu di grup Telegram kita dan cikgu akan semak dekat sana. Okey, so jumpa lagi insya-Allah kita akan buat Google Meet pada hari Jumaat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.